Tuan-tuan sekalian, kami orang masjid lepas pada pandemik, kami sekarang ni bagaikan pungguk merindukan bulan. Jemaah payah betul lah nak datang masjid sekarang tuan-tuan. 2 tahun penangan semayang tepi kepala katil menyebabkan nak panggil semula orang semayang payah betul sekarang. Rumah buruk pintu 9, nanti roboh tidak akan roboh. Laksana pungguk merindukan bulan, nanti jatuh tidak akan jatuh. Orang datang masjid. Lepas ucap tahniah lah pada pihak masjid buat program adalah ramai sikit. Kalau tidak aku mu tu saya kadang tanya juga orang ada tak mana-mana nak pakai tangkai pelarih ke apa nak gantung lepas kokok menjadi manalah tahu ya. Ada setengah kedai makan letak ramai je orang datang. Tanya juga orang ada tak tangkai-tangkai nak try gantung sekali. Orang payah dah nak datang masjid tuan-tuan. Dulu masa masjid tak boleh masuk meraung, marah. Oh, imam bodoh, imam dajjal, Freemason, WHO, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, macam-macam benda sebut pada kami. Ni masjid dah buka siang malam, seorang habuk tak datang. Terutama geng-geng teori konspirasi. Saya geng teori konspirasi ni saya menyampah. Teori pandai, semayang subuh tak? Bukan semua ada semayang subuh, ada. Cakap banyak. Tapi kalau awak faham tentang Dajjal ke Freemason ke boleh menyebabkan awak jadi rajin ke masjid, kita suka. Suka tu juga. Duk kedai kopi borok ni semua Dajjal, Freemason. Wah, rokok tangan. Cerita ni semua. Tahu tak ni Imam Mahdi? Imam Mahdi. Kita bukan hina ilmu awak, kita hina awak tu kerana tidak mau datang ke masjid. Orang kalau belajar tajuk kiamat makin takut pada Allah. Baca hadis tentang Dajjal, oh takut. Apa nak buat? Bukan sekadar takut, baca Kahfi. Kan Nabi suruh baca Kahfi. Oh dia sibuk. Ni semua mikrofon ni semua Yahudi, ni semua tiang ni. Oh lah semayang tak juga. Ajak datang masjid, mula semayang masjid, malah dia kata. Bapa pula masjid semayang tak ada pahala, tak afdal. Bapa pula sah renggang. Dia kata sah renggang. Semayang subuh tanam musangking. Main sekaki. Oh dia sibuk kata tak ada pahala. Awak tahu mana tak ada pahala? Tuan-tuan, mana lagi afdal? Datang solat berjemaah di masjid yang dengan saf yang renggang, atau tak datang langsung berjemaah di masjid? Cuba kabur, mana satu hukum yang afdal? Mana satu hukum yang afdal? Ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, jangan terkejut, ada setengah ulama menghukumkan wajib sembahyang jemaah ini. Cuma kita tak ke arah itu. Kalau tengok pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka berpegang kepada riwayat ada satu orang pernah datang jumpa Nabi dan dia ni OKU cacat penglihatan. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ada orang caregivers, tak ada guide untuk nak pergi masjid yang boleh bawa saya. Jadi boleh tak saya minta excuse untuk semayang di rumah? Saya tak boleh pergi masjid, tak ada orang nak guide saya. Jadi pada awalnya Nabi kata okey, tak ada masalah, semayanglah di rumah. Dia pun keluar. Kata Abu Hurairah, tiba-tiba Nabi panggil, sekejap. Minta maaf, lupa nak tanya. Hal tasmat nida'u bis salah? Minta maaf, awak duduk di rumah boleh dengar tak azan daripada masjid? Naam, ya saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, minta maaf, awak kena semayang masjid. Dah tak nampak nak guna gaya, usaha lah. Ini tuan-tuan hadis riwayat Muslim. Justru ada setengah mazhab mengatakan kalau orang OKU cacat penglihatan pun diwajibkan oleh Nabi, apatah lagi kita segar buga. Setakat bagi alasan parking tak ada pendoa, malah lagi masjid buat apa? Parking payah. Memanglah parking payah. Orang kita kalau boleh nak parking motor dia, parking sebelah mimbar kalau boleh. Dia nak tongkat motor sini, semayang sini. Jauh lah sikit. Memang mana pula imam tak ada parking, kadang-kadang sapu dia jemaah juga. Orang OKU pun Nabi suruh pergi semayang. Bayangkanlah. Bahkan dalam hadis, ini lebih keras lagi,
disebutkan bahawa orang yang tak datang sembahyang berjemaah munafik. Orang tak datang sembahyang berjemaah munafik original munafik. Ada satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadal muslima falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunadi bihinna. Siapa yang nak berjumpa Allah nanti dalam keadaan selamat, hendaklah dia menjaga sembahyang berjemaah di mana sahaja azan berkumandang. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya aku menganggap siapa-siapa yang tidak hadir berjemaah walaupun didengar azan, maka orang itu adalah munafik yang jelas munafiknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kerah. Kita tak mesti semayang di masjid sini. Masjid di mana saja yang kita dengar surau sekalipun, yang kita dengar azan, hendaklah semayang di masjid itu. Kalau tak pergi, munafik yang jelas, munafik ya, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau kita datang masjid serenggam pun, Nabi tak kata munafik. Tapi tak datang sembahyang jemaah, munafik. Maka datanglah sembahyang jemaah. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lagi kerah dia punya kata-kata, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti la taraktum sunnati nabiyyukum walau taraktum sunnata nabiyyukum la dadaltum. Kata dia, siapa yang sembahyang di rumah, maka dia telah meninggalkan petunjuk daripada Nabi. Siapa meninggalkan petunjuk Nabi, dia akan sesat selama-lamanya. Tak ada alasan. Sebab itu tak ada makna merdeka kalau masjid tidak dipenuhkan. Sebab redaksi ayatnya wa aqamus solah, ramai-ramai mu kena semayang, kata Allah Ta'ala. Itu pengisiannya. Apabila kita keras kepala tak nak datang ke masjid untuk semayang berjemaah, yang kita paling risau adalah kehidupan kita akan mudah jadi porak peranda, mudah diganggu setan. Ada satu hadis panjang daripada Abu Darda. Nabi sebut, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimus salatu illa qad istahwaza alaihimus syaitan. Mana-mana kumpulan jumlahnya 3 orang, sama ada duduk di kampung atau duduk di pedalaman, mereka semayang buat hal masing-masing, tidak berjemaah, nescaya hidup mereka akan dikuasai setan. Illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Maka hendaklah kamu berjemaah, kerana serigala itu hanya makan kambing yang terpencil daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi datanglah berjemaah. Termasuklah ibu-ibu di belakang, datanglah ke masjid. Walaupun ada ustaz-ustaz garang-garang, dia tak bagi orang puan datang masjid, terutama orang perempuan yang lawa katanya. Kan datang masjid takut nyebab fitnah Allah. Sekarang ni tak tunggu orang puan, dalam telefon dia fitnah tuan-tuan. Dalam telefon takkanlah tak boleh orang perempuan tak ada masalah. Kata Abdullah bin Umar, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kamu halang perempuan datang ke masjid Allah. Jangan halang. Dia nak pergi, ahlan wa sahlan. Suruh tak, tapi dia datang, kita tak halang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita menyerulah kepada muslimin muslimat, mohlah kita semayang di masjid. Ini merdeka, indikator merdeka yang Allah Ta'ala sebut. Aqamus solah, ramai-ramai kena semayang.